Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Pada hari ini kita akan masuk pada subtopik seterusnya dalam bab 3. Okey, pada kelas yang lepas pelajar-pelajar sudah tahu subtopik yang berkenaan dengan sosial budaya masyarakat kerajaan Melayu, iaitu bahasa dan tulisan dan juga persuratan. Okey, pada hari ini kita akan masuk pada subtopik yang selebihnya, iaitu seni bina dan juga struktur sosial. Okey, apa yang pelajar tahu tentang seni bina? Okey, seni bina ini merupakan suatu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh itu, kecemerlangan masyarakat kerajaan alam Melayu dapat dilihat melalui hasil seni binaan mereka. Antaranya termasuk seni bina seperti candi, perkapalan dan juga pengairan. Okey, kita lihat kepada kerajaan Funan dahulu, yang mana masyarakat kerajaan Funan ini yang mampu membina kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dalam dan juga 1000 tan kargo barangan. Mereka juga terkenal dengan perahu panjang yang boleh membawa 100 orang penumpang. Pelajar-pelajar, kerajaan Funan ini juga sistem pengairan ini dibina untuk mengawal limpahan air dan juga mengalirkan air masih keluar dari tanah pertanian. Malah, candi juga telah dibina sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan pertemuan masyarakat. Tinggalan candi masyarakat kerajaan Funan yang ditumbuhkan adalah di Candi Gokai di Ok Eo. Okay, seperti yang kita tahulah, candi ini merupakan binaan yang sangat berseni dalam kalangan kerajaan masyarakat Funan dahulu. Kita pergi pula kepada kerajaan Angkor, yang mana masyarakat kerajaan Angkor ini mempunyai seni bina yang berkait rapat dengan kegiatan pertanian. Mereka membina beri yang mampu menampung 30 juta liter padu air untuk disalurkan ke sawah-sawah padi di sekitarnya. Seni bina kerajaan Angkor yang sangat terkenal ketika itu adalah seperti Angkor Wat dan juga Angkor Thom. Angkor Wat ni dia dibina oleh Raja Suryavarman II pada abad ke-12. Angkor Wat ni juga dibina dengan keluasan 200 hektar. Binaan ini menara utamanya di tengah-tengah candi ialah setinggi 65 meter. Selain itu, masyarakat kerajaan Angkor juga turut membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan peperangan. Okey, kita lihat pula kepada kerajaan Champa, yang mana seni bina masyarakat kerajaan Champa ini dapat dilihat melalui binaan candinya. Antara candi kerajaan Champa yang terkenal ketika itu adalah seperti kompleks candi di Lembah Miso dan juga Dongduo dan juga Popagar. Okey, kita lihat pula kepada kerajaan Sriwijaya, yang mana masyarakat kerajaan Sriwijaya turut membina candi. Antara candi yang termasyhur ketika itu adalah seperti Candi Muara Takus dan juga Candi Muara Jambi di Sumatera. Ibu kota Sriwijaya juga menjadi pusat binaan kapal, yang mana rekod kerajaan Cina telah mencatatkan Palembang sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu ataupun Kolombo yang besar yang boleh berlayar sehingga ke pelabuhan Tongki dan juga Tenggara Cina. Okey, kita lihat pula kepada kerajaan Majapahit, yang mana masyarakat kerajaan Majapahit ini dia membina banyak candi semasa era kebilangannya. Antaranya ialah seperti Candi Tikus di Jawa Timur dan juga Candi Teko di Jawa Tengah. Selain itu, pelajar-pelajar, candi masyarakat kerajaan Majapahit juga membina pintu gerbang seperti Gapura Ringging Lawang, iaitu pintu gerbang Laluan Raja, dan juga Gapura Bajang Ratu, itu pintu gerbang ke dalam sebuah bangunan suci di Jawa Timur. Okey, kita berbalik pula kepada kerajaan Kedah Tua, pelajar-pelajar. Seni bina kerajaan itu tersebut banyak tertumpu kepada binaan candi bagi agama Hindu dan juga Buddha di Lembah Bujang. Antara tinggalan candi Buddha yang terkenal ketika itu adalah seperti Bukit Coras, Bukit Pendiat dan juga Bukit Meriam. Tinggalan candi Hindu yang terkenal adalah di Bukit Batu Pahat dan juga Benda Dalam. Kedua-dua candi ini pelajar-pelajar yang mendapatkan pengaruh seni kerajaan Kola dari India. Malah seni bina arca Hindu dan Buddha turut ditemukan di lokasi candi tersebut. Okey, kita pergi pula kepada kerajaan Gangga Negara, yang mana penemuan batu Buddha yang diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan, yang merupakan antara bukti kukuh seni bina masyarakat kerajaan Gangga Negara ketika itu. Turut
Turut ditemukan juga beberapa binaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan juga Pangkalan. Seni binaan Arcani tersebut menerima pengaruh daripada kerajaan Gupta di India. Okey, seperti yang pelajar-pelajar tahu ni, kebijaksanaan masyarakat kerajaan alam Melayu ini dibuktikan melalui kemahiran seni bina seperti perkapalan, pengairan dan juga candi. Kemahiran tersebut merupakan bukti yang masih boleh dilihat hingga ke hari ini dan merupakan khazanah sejarah kerajaan alam Melayu yang mesti dipelihara dan juga dipelihara. Okey, kita pergi kepada struktur sosial iaitu subtopik yang terakhir yang mana masyarakat kerajaan Melayu ini terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Asas struktur ini terbahagi kepada dua kelas iaitu kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah dan juga kelas bawahan yang dikenali sebagai golongan diperintah. Okey, kita pergi kepada golongan pemerintah iaitu golongan diraja yang mana mereka dianggap sebagai status yang tertinggi dan mereka juga terdiri daripada raja dan juga kerabat diraja seperti permaisuri, putera, puteri dan juga adik-beradik, ibu bapa dan juga ahli keluarga. Kita lihat pula kepada golongan pemerintah yang tertinggi kedua iaitu bangsawan yang mana mereka mendukung sistem pentadbiran kerajaan yang tertentu. Dia juga bangsawan ini dia terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan juga pendeta istana. Kedua-dua golongan ini merupakan pangkat yang tertinggi dalam struktur sosial. Okey, kita lihat pula kepada golongan diperintah iaitu rakyat yang merdeka dan juga hamba. Rakyat yang merdeka ini mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia dan juga bejana ekonomi kerajaan. Rakyat ni ia terdiri pada pekerja istana, askar, petani, peternak, pedagang dan juga artisan. Kita pergi kepada golongan yang paling bawah iaitu hamba. Hamba mereka berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya ataupun tuan rumah. Hamba ini terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan juga mereka juga rela menjadi hamba kepada tuan rumah atau pemilik yang tertentu. Oleh itu, pelajar-pelajar, struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu yang tersusun memperkukuh sistem politik dan juga kedudukan pemerintah. Kelas atasan ini memainkan peranan sangat penting dalam menjaga dan melindungi rakyat-rakyatnya, manakala kelas bawahan ini memberi taat setia kepada golongan pemerintah. Peranan kedua golongan ini dapat mengukuhkan sistem masyarakat dan menyumbangkan kepada kestabilan kerajaan. Oleh itu, kepelbagaian sosial budaya masyarakat kerajaan Melayu ini dapat memperlihatkan kebijaksanaan manusia. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa masyarakat kerajaan Melayu ini saling bekerjasama untuk mempertingkatkan kehidupan mereka. Hal ini harus jadi. Oleh itu, pelajar-pelajar, perkara ini perlu dijadikan inspirasi kepada peningkatan penciptaan untuk kemajuan negara sekaligus untuk memupukkan pemufakatan dalam kalangan warga negara. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Untuk kerja rumah, pelajar-pelajar diminta untuk membuat kerja melalui Google Form yang cikgu sediakan di dalam grup chat masing-masing. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.